Jadi ada di sini juga ada satu bir, kalau kita dengar bir Ali, itu maksudnya Telaga Ali. Ini bir Sumaisi. Dan kita dengan Mekah jaraknya lebih kurang 24 km. Kalau ini kawasan Mekah, ada pula kawasan nak melakukan umrah, tawaf kena niat keluar daripada tanah ihram, keluar daripada tanah haram. Jadi di paling dekat ialah Tanaim. Tanaim lebih kurang 5 km. Sambang lebih kurang 20 riyal. Kalau ke sini naik taksi kadang-kadang dia charge sehingga 250 riyal. So, kalau tadi ada jemaah kita yang ditinggalkan, Allah sengaja tinggalkan mungkin dengan sebab tertentu, sebenarnya ialah kerana wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, Allah sebaik-baik perancang. Mungkin Allah pilih rezeki untuk kita dan mungkin juga rezeki bukan untuk dia. Apapun, misalnya kadang-kadang sesuatu itu baik untuk kita tapi sebenarnya tak baik untuk kita. Ada kalanya sesuatu itu tak baik bagi kita tetapi di sisi Allah SWT baik. Tuan-tuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita pergi ke sini? Alkisahnya bermula apabila Nabi Muhammad SAW bermimpi pada suatu ketika pada 6 Hijrah lepas berpindah daripada Mekah ke Madinah, maknanya 6 tahun. Nabi Muhammad SAW bermimpi balik ke Mekah daripada Madinah, lepas pindah hijrah daripada Mekah ke Madinah 6 tahun. Dia mimpi dengan sahabat-sahabat, dengan orang Muslim mengunjungi Baitullah, balik kampung. Dah balik kampung, kemudian melakukan umrah. Jadi Nabi pun menceritakan kepada sahabat-sahabatnya sehingga sahabat-sahabat rasa seronok. Sehingga sahabat-sahabat merasakan inilah masanya mungkin untuk kita menawan kota Mekah. Nak tawan kota Mekah punya semangatnya. Rupanya bukan untuk menawan kota Mekah, tetapi niat Nabi untuk keluar daripada Madinah, balik kampung untuk melakukan umrah. Itu niat Nabi ya. Bayangkanlah 5 tahun tak balik kampung, jadi Nabi ingin balik kampung ya. Tetapi setelah Nabi cerita dengan sahabat-sahabat, sahabat pun bawa pedang, sahabat-sahabat pun bawa unta, naik unta daripada Mekah ke daripada Madinah ke Mekah. Kalau ikut perjalanan lebih kurang 500 km. Selangor ke Kelantan naik unta. Bayangkan. Dan belum sampai ke Mekah, sampai di Hudaibiyah, di sini punya semangat 24 km dan beratus kilometer yang dilalui. Kemudian orang-orang Islam ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy kerana mereka tak benarkan masuk ke dalam Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW hantar beberapa utusan. Orang yang pertama dihantar, orang yang paling lembut. Siapa dia? Saidina Utsman, untuk berbincang dengan orang pihak kafir Quraisy. Maka dalam perbincangan itu tiba-tiba dengar berita bahawa Saidina Utsman yang begitu lembut dibunuh, menyebabkan ramai orang-orang Islam Syekh marah. Lantas mereka pun buat perjanjian, mereka buat baiat, sumpah semati, kalau Saidina Utsman kena bunuh, kita mesti tuntut bela, nyawa mesti dibalas nyawa. Jadi mereka pun berkumpul, mereka berkumpul di mana? Di tempat ini. Mereka membuat perjanjian untuk membalas dendam. Nama perjanjian itu ialah perjanjian, nama baiat itu ialah baiat Hudaibiyah. Baiatul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mendengar kisah mereka disangkut semati, maka orang kafir Quraisy pun rasa bimbang. Lantas mereka menjadi gegar dan takut. Lantas membebaskan Saidina Utsman. Rupanya Saidina Utsman tidak dibunuh. Dengan Utsman pun kembali kepada Rasulullah dengan selamatnya dan turut berbaiat bersama Nabi dan yang lain, kecuali seorang munafik, orang yang Jad bin Qais. Ini orang munafik, maknanya di antara ramai-ramai itu pun ada orang yang munafik yang kononnya macam Islam tetapi sebenarnya mereka tak nak berbaiat atas kematian. Rasulullah menerima baiat itu, terima perjanjian ini, maknanya semua untuk bersumpah semati ini di bawah satu pokok namanya Hudaibiyah. Di samping itu Omar memegang tangan, Omar memegang tangan Nabi Muhammad SAW, Omar memegang tangan Nabi. Maka bin Yasir memang tahan pokok tersebut, tahan pokok Hudaibiyah, ditahan daripada terkena cambuk Rasulullah. Dah perjanjian Ridwan ataupun Ridwan tersebut oleh Allah, innal ladzi
yubayi'unaka innama yubayi'un, artinya sesungguhnya orang yang berbai'ah berjanji setia dengan kamu, sesungguhnya mereka telah berbai'ah dengan Allah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bai'ah ini, pokok ini yang pokok Hudaybiyah telah ditebang akhirnya pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, apabila beliau mendapati orang suka mengusap-usap ambil berkah daripada pokok itu, ya, dan menyapunya untuk mengambil berkah, takut-takut nanti jadi apa? Jadi syirik, jadi bid'ah. Ya, biasanya di Mekah itu macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, apakah isi perjanjian Hudaybiyah? Kalau kita baca isi perjanjian Hudaybiyah di antara orang Islam, akhirnya berlakulah perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir. Antara ciri-ciri itu sebenarnya kalau kita tengok merugikan orang Islam, tetapi sebenarnya menguntungkan. Akhirnya Rasulullah hantar beberapa orang utusan mereka pergi. Hantar gagal. Akhirnya Allah panggil seorang lelaki bernama Suhail. Namanya pun Suhail artinya mudah. Suhail, maka orang kafir Quraisy pun wakilnya, mereka pun bermesyuarat. Dalam mesyuarat perjanjian itu atau disebut dalam bahasa Arab Sulhul Hudaybiyah, ada 5 perkara. Dia ada 12, ada 20 je lah ya. Antaranya kaum muslimin pada ketika itu tak boleh masuk Mekah. Kamu kena balik, boleh datang ke Mekah tahun depan. Kalau dari sudut, mana boleh, kita dah pernah beratus kilometer. Tetapi harus diingat, menguntungkan orang Islam. Kenapa? Lepas ini boleh datang ke Mekah dengan pedang yang bersarung. Nampak tak? Mula-mula kata tak boleh, tapi sebenarnya menguntungkan. Yang kedua, ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Tak boleh berperang. Jadi nak marahlah sebab orang senjata kuat, itu boleh dendam. Tetapi nak cerita sebenarnya tuan-tuan, kedua-dua belah pihak ni tak boleh berperang antara satu sama lain, menguntungkan orang Islam. Tak akan dizalimi. Orang kafir dah jadi takut. Yang ketiga, sesiapa pun yang sahaja yang bersama dengan Rasulullah dan membuat perjanjian ini, sesiapa sahaja yang ingin bersama dengan Rasulullah dan membuat perjanjian ini, dengannya boleh melakukannya. Siapa-siapa nak buat perjanjian dengan Nabi, boleh. Tak jadi masalah. Orang lain nak perjanjian dengan orang lain pun boleh. 4. Begitu juga mereka yang ingin mengikut dan membuat perjanjian dengan pihak Quraisy, bebas melakukannya. Ini tak pelik. Tapi yang akhir sekali, sesiapa yang daripada kaum Quraisy yang pergi ke Muhammad tanpa izinnya, maka dia pelarian akan dipulangkan. Sesiapa yang ikut Nabi Muhammad tanpa izin keluarganya, dibalikkan. Okay. Tetapi sesiapa yang pergi Quraisy tak perlu dibalikkan. Mana adil? Siapa yang ikut Nabi Muhammad kena balik. Siapa keluar daripada Nabi Muhammad, teruskan. Macam tak adil. Jawapannya, siapa yang orang kafir ikut Nabi Muhammad, masuk Islam, balik ke Mekah, dia menyebarkan agama. Dapat? Sesiapa yang munafik keluar daripada Muhammad, balik sila, mereka tu tidak berharga daripada Islam. Ini macam tak adil, tapi artinya menguntungkan. Tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, timbullah beberapa perselisihan pendapat tidak puas hati, namun perjanjian ini menguntungkan orang Islam. Antara perkara yang paling istimewa dalam perjanjian ini ada 2 perkara mukjizat Nabi Muhammad SAW, ke mana mereka macam kita ni dahaga Rasulullah, air ada di tangan sahaja. Nabi ada buat perkara, cuma ada dekat Nabi saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil, sini ambil bekas air. Nabi ambil tangannya dan memasukkan ke dalam bekas air itu, dan kemudiannya dituangkan seorang demi seorang mendapat bersama. Menurut jumlah orang ketika itu adalah 115 orang. Ada satu cerit, minum, ambil wudu, 15. Dan kata Jabir, kalaulah ada 15,000 orang pun, insya-Allah cukup berdasarkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat pertama. Yang kedua, telaga. Ya. Akhir sekali, Al-Bara' menyatakan bilangan daripada kami 14 orang. Ada sebuah telaga Hudaybiyah, kawasan Bir, ada telaga Sumaisi itu. Kami telah mengambil airnya sehingga kering kontang. Kita sampai kawasan ini, sahabat ini ambil air dalam sampai cedok, macam kita tengok, cedok sampai kering kontang. Dan Rasulullah duduk di pinggir telaga bagi meminta air. Di air dan berkumur-kumur. Kemudian yang meludahkannya di dalam telaga, tidak lama kemudian air penuh dalam telaga itu, dapat meminumnya. Jadi ada 2 kisah bagaimana Nabi mukjizatnya menyelamatkan sahabat-sahabatnya dalam keadaan macam ni. Kita pun sangat membutuhkan. Ini menunjukkan bahawa
ketika dia tanya betul atau tidak, inilah masjid yang ada di